Okay, bila dah weekly ni uptrend, kita tengok daily. Daily pun sama uptrend. So counter ni secara apa? Mata kasar kita tengok dia adalah counter uptrend. So selamat untuk masuk. Counter yang macam ni dalam keadaan macam ni downtrend, kita tak nak, kita elakkan counter macam ni. Jangan masuk. Maybe boleh win. Maksudnya macam ni, contoh kan dia bergerak macam ni, QZ. Di sini, di sini, di sini, naik sini, sini, sini. Kan dalam dia turun ni, dia mesti naik kan. So kita dekat sini kalau kita beli FIFO, sini jual, mesti dapat profit. Sini jual sini, tapi sangat-sangat bahaya takut kita sangkut dekat sini, tak dapat nak keluar. So sampai drop bawah ni. Contoh katalah kita masuk counter downtrend, masuk dekat sini, macam sinilah, ada sini, contoh 255. Lepas tu dia drop sampai mana ni? Dia nak naik balik 120, 01 ni, 12 sen ni. So kita rugi banyak dah. So sebab tu jangan sekali-kali, untuk newbie jangan cuba. Ni scuffing tau. Tak apa orang panggil tangkap pisau. Beli waktu downtrend tapi jual dekat sini. Dia point ada AB, maksudnya masa dia naik ni kita jual. Tapi sangat bahaya. Tak disarankan langsung untuk newbie. Jangan. Pilih counter yang macam ni. Yang uptrend. Sekejap. Nak accept orang. Mana? Okay. Lepas tu. Ini secara mata kasar. Seterusnya. Kita pasang indie. Indie yang saya suka tengok. RSI. Sebab saya suka tengok dia punya kolam. Contoh macam indie ZQ ni. Dah ada, sekejap, dah ada RSI yang ada kolam. Contoh, macam ni maksud saya kolam. Allah. Macam ni. So, bila nak... So, bila kita nak beli, bila dia melepasi line kuning ni. Ini, line kuning ni. Line kuning ni adalah 50. RSI 50. Kalau dia lepas RSI 50, dia akan ada momentum yang tinggi untuk naik. Macam ni. Okay, ini weekly. So, saya suka tengok yang banyak kolam besar-besar macam ni. Maksudnya kolam dia dah accumulate lama. So, once dia naik, dia ada probability dia akan naik tinggi. Inilah selalunya berlaku di wave 3. Selalunya macam ni. Bila ada kolam yang besar macam ni. Datuk, kenapa kolam dia bergerigi banyak sangat tak macam dulu Kolam, kita nampak macam ni, macam banyak hijau-hijau ni. Berkolam-kolam tu cantik bila dia dah lepas RSI 50. Okey, itu weekly. Salah satu kita tengok RSI. So, saya tengok daily pula. Daily ni dekat sini sebenarnya. Ni yang kolam hijau ni. Dia start keluar. Sama macam ni. Bila dia keluar tu dia akan naik sikit sebenarnya. Sini. Dekat sini. Kalau yang ni saya panggil volcano, maksudnya dah berbab. Terlebih orang beli dan orang dah start jual. Macam ni kan dia naik tinggi ni. So bila dah ada merah macam ni dia bahaya. So kita kena ready untuk keluar. Itu kalau yang main intraday macam tu. Tapi kalau yang swing, yang beli daripada bawah ni, kata keluar dari kolam ni. Tapi ada beberapa kita kena check lah. Salah satu ni RSI. Okey, RSI melepas 50. Boleh tengok. Untuk entry. Okay. Dan selain daripada tu saya tengok wave lah. Tapi yang tu nanti saya akan ajar. Mungkin lambat sikit untuk meeting kemudian. So yang ni satu weekly dia okay. RSI. Lepas 50. Daily pun okay. Set. Kita tengok yang lain pula. Tengok indie yang lain apa.
Yang biasa orang tengok MACD. MACD ni kita nak tengok dia punya cross. Dia punya golden cross dekat sini. Contoh sini. Ini golden cross. Ini dead cross. Okay, tapi kita check weekly dulu. Dekat sini kan dia punya persilangan emas dia tu, golden cross. Dan dia akan naik laju apabila dia naik atas kosong. Baru ada momentum. Bawah ni still okey. Untuk swing okey saja beli daripada bawah. Dia ada cross up dekat bawah. Boleh masuk. Tapi adalah lebih baik kalau kita beli atas kosong. Sebab dia akan ada ni momentum yang tinggi. Cepat sikit dia naik. Daripada beli dekat bawah ni. Sekejap saya nak. Ada orang nak masuk. Okay. So. Okay, sekejap. Ada orang lagi. Kita dah check tadi. Ini yang semasa sekarang ni dia punya MACD cross up dekat atas. Kosong. So cantik lah. Sepatutnya dia ada momentum. Tengok pula dekat atas ni RSI dia sekarang adalah 67. Okay. 67 tu sangat cantik sebab selalunya yang ada momentum ni bila dia atas 50 hingga ke 80. Okey, kalau dia dah sampai zoom merah ni, kita kena berhati-hati. Ini weekly. Maksudnya weekly kita tengok, okey, dua-dua ni ada momentum, dua-dua dia dalam uptrend. Ini berdasarkan dua indi saja, MACD dan RSI. Okey, kita tengok balik daily dia. Daily dia, RSI cantik, 60. MACD kita tak tahu apa yang berlaku lagi. Sebab kebarangkalian dia akan cross ke bawah ataupun dia sampai sini dia akan cross up. Ikut RSI dia ada kebarangkalian untuk naik. Ikut channel, manual channel, sekarang ni dia ada dekat middle channel. Kalau dia lepas dia punya resistance dekat sini, middle channel ni, dia akan naik untuk cari upper channel. Tapi kalau dia tak lepas dekat dia punya resistance ini, dia akan cari lower channel. Tapi dia still dalam keadaan uptrend. Kalau dia jatuh pun dia akan jatuh dekat. Contoh tadi macam ni dia naik. Dia lepas sikit tapi dia drop semula. Okey, yang ni dia turun. Ni dia cuba lagi nak lepas resistance untuk naik ke atas ni. Tapi tak lepas. Ni dia beberapa kali ni 1, 2, 3 kali dia touch middle channel tapi tak lepas. Kebarangkalian dia try lagi sekali dia akan lepas sini. Kalau tak lepas, dia akan turun ke lower channel ni. Tapi, kalau kita tengok secara general dia, still uptrend. Counter uptrend, kalau dia drop sekalipun, kalau kita kata tersangkut, kita selamat lagi. Sebab, dia akan naik semula. Dia akan naik semula touch ini, dia akan cuba lepas ke atas ni. Dia akan cuba juga lepasi dia punya middle channel ni. Dia punya resistance ni. So, kalau orang yang swing, dia tak akan cuak even dia sebenarnya, katalah dia masuk kat sini, dia terlambat, dia tak beli dekat bawah-bawah ni. Dia masuk kat sini, tapi dia dah tengok overall view, dia ni adalah upper channel. Walaupun dah rugi ni, dia tak akan cut loss. Dia mungkin sampai dekat lower channel ni dia average. Itu orang yang nampak secara menyeluruh yang benda tu sekarang dalam keadaan uptrend. Tapi kalau orang yang intraday yang biasa-biasa kena ikut plan intraday. Contoh, kalau masuk menggunakan ni MACD, katalah beli masa dia cross up dekat sini. Nampak kan? Dekat sini dia cross up. Masuk dekat sini. Teng. Kita tak tengok benda ni. Tak faham. Tak faham channel ke apa ke resistance ni tak faham. Kita tahu MACD je. Kita hold.
Oh, sampai kita tengok MACD ni dah cross down, takkan tak jual lagi. Ini bila cross down ni adalah dead cross. Okey. Tunggu matilah orang kata ni. Kalau untuk intraday, tunggu nak drop je lah. So kita jual kat sini. Ini untuk orang intraday kena jual. Intraday ni, maksudnya yang ni boleh juga jadi swing beberapa hari ni. Katalah dia beli sini 2-3 hari, baru MACD ni cross down, dia jual kat sini. Pun okey, itu dia punya trading plan. Dia menggunakan MACD. MACD cross up, dia beli, masuk. MACD cross down, dia jual. Itu yang guna teknik MACD. Kalau yang guna teknik RSI, dia masuk dekat sini. Bila harga melepasi RSI 50, dia masuk. Mungkin di sini dia masuk. Lepas tu dia nampak ada volcano merah ni. Dia dah standby. Agak drop daripada harga 2 bit ke, dia jual. Boleh juga. Boleh juga. Yang masuk menggunakan RSI. Itu kalau yang tak tahu secara menyeluruh dia adalah uptrend. Dia akan jual. Ataupun dia akan kalau masuk FOMO, dia terkejar-kejar harga. Kata dah RSI dah. Kalau orang ni kejar agak-agak kat mana dia kejar? 70 lah. Dia kejar masuk RSI 70. Dah hampir dah nak overbought. Maksudnya dah orang dah start nak jual, dia pergi beli. Dia mungkin bernasib baik. Sempat jual kan macam ni. Dia naik sampai dekat atas. Berapa ni? Banyak dia naik untuk hari ni. 19 Februari ni dia naik tinggi. Mungkin dia sempat jual dekat atas 30 sen. Tapi ada kawan-kawan dia tak berjaya jual. Sangkut. Dah sampai ke sini. Dah sampai 25 sen contoh. Mungkin yang orang macam ni dia akan sangat-sangat gabra. Dia akan sama ada cut loss. Apa nak kena buat. Sebab dia tak nampak. Dia tak nampak pun sebenarnya counter ni uptrend. Tak perlu risau pun. Tapi orang yang ada trading plan, dia dah sampai berapa bit ataupun sampai contoh kat sini ada disediakan sekejap kena on. Ada disediakan Gantt chart. Pun boleh juga jadikan sebagai support. Contohlah, ini buat masa sekarang kan, dia punya support resistance dia dekat sini. Ini dia punya support ni resistance sini. Tapi waktu ketika orang tu beli dalam berapa hari bulan tadi, 19 Februari ni, mungkin dia punya resistance ni akan jadi support RBS, resistance become support. Kata 28 sen. Harga drop bawah 28 sen, dia dah ready untuk cut loss. Sebab dia dah bocor dia punya resistance. Benda ni yang resistance ni asalnya memang resistance. Tapi bila kita dah lepas resistance ni akan become support kita. Ini pun sama juga. Ini pun resistance asalnya. Tapi kalau lepas, dia akan jadi support kita. So jadi resistance become support. So orang yang guna Gantt chart, sekiranya harga drop bawah dia punya support, dia kena ready untuk cut loss. Sebab apa? Sebab itu dia punya cara dia masuk. Kalau dah masuk guna Gantt chart, keluar kena guna Gantt chart. Macam tu lah cara dia. So ini kita belajar cara masuk melalui MACD, RSI dan juga yang latest ni adalah Gantt chart. Alright. So apa lagi kita nak tengok? Sekarang ni nak tengok masuk melalui EMA ataupun EMA. Okay. Yang ni kita on. Sidang. Kita cuba didik mereka untuk cari counter yang oversold menggunakan teknik MACD dengan RSI oversold. Maksudnya memang ada screener yang dibekalkan oleh saham. Maksudnya didik mereka kalau nak cari counter, cari yang uptrend macam yang sudah ajar by channel ni. Tetapi cuba cari counter yang berada di RSI yang oversold. Kemudian yang macam Ustaz ajar tu, cari yang bawah
MACD tu yang bawah tu, dia di dalam fasa yang hampir nak cross MACD dengan signal merah itu. Kalau jumpa yang itu, termasuk dia dalam fasa yang selamat kerana counter masih uptrend. Itu Ustaz nak bagi contoh tu. Datuk, sebenarnya kan saya nak bagi general dulu. Semua jenis yang boleh masuk ni sebab saya nak tunjuk indikator ni. So saya nak cerita secara ringkas masuk dan keluar lah. Nanti kita akan cerita lah macam mana cara selamat untuk entry tu adalah di oversold apa semua tu. Nanti limit pula dia punya indikator sebab ada ramai yang masuk ni mungkin bukan ahli RSI ke, bukan ahli MACD, mungkin dia guna EMA saja. So tadi saya dah bagi contoh beberapa contoh MACD, ada yang guna MACD, ada yang guna RSI, ada yang guna Gantt chart. So kata yang guna MA pula. Nanti saya cerita Datuk yang oversold tu nanti kejap. Sorry tak apa. Betul lah tu. Kejap Ni buang dulu. Ini pun dah serabut-serabut ni. Okey. Pasang lagi satu. EMA 20. Okey. Ini contoh yang ada dalam indikator tu. ZQ. Bila kita nak beli channel, nak beli counter channel pula. Bila kita nak beli counter tu, bila dia dah cross up ni dan kita hold dia selagi mana background dia ni adalah hijau. Kenapa saya tak nampak hijau Nampak tak perbezaan color ni? Dia punya trend band dia ni. Ini color lain. Ini masa dia downtrend color ala-ala pink merah ni. Nampak. Okay, so bila dia dah cross up, yang entry pakai ini adalah tadi adalah ni MA5 dan EMA 20. So, yang ni kita jadikan sebagai dia punya golden cross 2. MACD cross up tadi adalah golden cross 1. Untuk golden cross 2 kita tengok ni. Sama ada kita guna MA ke atau guna EMA ke, kita buat persilangan ni sebagai golden cross 2. Sini. Sini adalah golden cross 2. GC tu. Okey. Sini golden cross 2. Sekejap kita pasang balik tadi MACD ni golden cross 1. GC1. Okay. So, untuk double confirmation untuk entry, satu kita tengok kat bawah, golden cross 1 berlaku. Kat atas, golden cross 2 berlaku, kita masuk. Kata kita masuk dekat harga sekitar 195. So, kita hold selagi mana dia punya trend band tu still dalam color hijau. Maksud dia still dalam uptrend. Hold sekarang pun dia masih hijau. So, kita boleh hold lagi. Sampai mana kita nak hold tu? Sampai dia start color merah macam ni. Dia dah start, nampak tak dia bertukar lama, dia bertukar color pink ni. Pink ke purple. Lama dia tukar color ni dan sampai dia cross down. Ini adalah dead cross dead cross 2. Bawah ni dead cross 1. Dia dah bagi signal dead cross dah. MACD lebih awal. Ini dia dah dead cross 2. So kalau tak keluar lagi memang ke sini lah kita. Sini harga berapa? Sini harga sekitar 21 sen.
Kalau dia drop sampai sini 18, okey, 18.5 sen. Okey, itu maksudnya sekarang ni masih boleh hold counter ni selagi mana dia masih dalam trend band hijau. Okey, itu kalau guna indikator menggunakan golden cross 2, iaitu kalau kat sini adalah MA5 cross up dengan EMA 20. Kalau yang biasa-biasa ada juga guna EMA 7 cross up EMA 21 pun boleh juga. Kalau dekat dalam indikator ni boleh tukar nilai kat sini nilai kita masuk ni. Sini Datuk. Sini ada lagi. Okey. Boleh tukarkan 5 tu jadi 7. Okay. Memang EMA tu. So sini kita tukar 7. Okey, teruskan. Tu kita tukar 21. 57 dan 21. Nampak tak kat belakang tu? Tutup dulu yang pakai yang background tadi pun boleh tukar 7, 21. Okey. Ni ada lagi tak? Ni apa dia? Hijau ni apa Yang itu sebab trend line yang atas tadi. Okey. So sekarang ni ini adalah EMA 7, ini adalah EMA 21. So bila EMA 7 cross up EMA 21, kita boleh entry menggunakan prinsip golden cross 2. Bila golden cross 1 berlaku, confirmation golden cross 2 masuk entry hold selagi mana trend band ni tak bocor. Ataupun kalau kata tak ada trend band ni, kita tak ada indikator ni, boleh jadikan EMA 21 sebagai support terakhir. Support terakhir untuk tengok berapa kita sanggup rugi. Kalau yang jenis sanggup loss sampai line lain, kita boleh tambah lagi tau. Contoh, sekejap. Support time frame daily ke Syeda? apa tu? Masih time frame daily ke? Daily. Daily maksudnya yang ni sebab kita nak swing. Kalau yang jenis rempit, kalau dia dah patah, sebab dia sama juga konsep dia. Kalau berlaku golden dead cross ni, jual je lah. Ini bila dia golden cross berlaku, beli. Dia akan ada trend band ni sama juga. Sudah. Rempit dia time frame 15 minit. Mami guna berapa Mami? 5 minit lah. Mami laju lagi. 15. Kok lah guna laju lagi. 15. Kalau rempit 15 lah selalunya. Kalau kita swing beberapa hari ni, kita gunalah daily. Daily okey sikit. Lama sikit kita boleh simpan dia sebab tengok kalau macam guna yang EMA 21 ni pun kita tak jual lagi. Kalau beli kat sini yang 195 sampai sekarang ni dia tak bocor lagi ni. 230 dah banyak dah naik. Kalau kata yang jenis yang katalah dia jatuh nantilah dia jatuh. Dia bocor support EMA 21, ada yang jenis bila jatuh je dia punya support kedua dia keluar. Ada yang jenis tak sanggup nak jual. So boleh jadikan ini pula last lah support. Kalau masih tak jual lagi tak tahulah, nanti rugi, takut nanti dia jadi downtrend kan. Beberapa support ini ikut kita tau. Kita sanggup rugi berapa. Ada orang tak sanggup dia sampai sini je. Dia guna EMA 7 je. Bocor EMA 7 terus jual. Ada yang jenis sanggup hold, dia akan jadikan yang second support ni. Bocor yang ni baru dia jual. Ada lagi yang tak sanggup. Dia tak kisah. Dia sanggup lebih tinggi. Dia jadikan support ketiga ni baru dia keluar. Kalau bocor. Itu kalau pakai line-line EMA ataupun MA. So tadi dah ada beberapa cara dah masuk tadi. Masuk melalui RSI, masuk melalui MACD. Masuk melalui ni Golden Cross 2. Masuk melalui Gantt chart. Gantt chart contoh
beli dia support, contoh beli dekat area 19 sen, mungkin 19.5. Jual dekat area resistance, kalau sini 210, jual 1 bit lower daripada resistance ni. Sebab apa? Kita takut ramai yang queue jual dekat sini 210. Kalau yang ramai yang guna gancat, mestilah dia pun follow sini. Okey, aku queue dekat 210 lah nak jual. Kita takut kita tak kena queue tu. So, jual lah 1 bit bawah ni. Itu kalau yang rempit, selalu rempit saya memang buat macam tu je lah. Jual 1 bit bawah resistance. Sama juga bila masuk dekat sini pula. Katalah yang ni kita dah masuk, kita keluar. Dia lepas resistance ni, kita masuk balik 215 contoh. 215 contoh masuk semula. 225 keluar. Q keluar. Dan esok-esok ni dia lepas balik 230, masuk 235, Q 250. Dan seterusnya masuk 255, atas 255 ataupun 260 ke? Jual? Aku nak tanya sikit. Ya. Yang tadi yang fat band tu, yang hijau tu dia di bawah EMA berapa? Bawah apa ya? Ini ya. Sebenarnya okey macam ni kan. Dia sebenarnya selagi Di bawah dia kalau yang hijau tu, dia hijau tu dia bawah yang tu satu. saya tak apa dengar tak sebab mic saya pecah. Saya anggap tanya ni kan. Suara putus-putus, Sahidallah. Itu suara. Yang campaign yang color ada hijau tu, dia maksudnya dia di bawah hijau ke ataupun di bawah 21? Pasang yang color tu, GC2 color. Dia ada GC2 by word dengan GC2 by color. Ada tuan. Bukan bawah lagi. Bawah lagi. Yes. Ya betul. Yang EMA 20. Dia Syida kalau EMA 21 banyak beza tak dengan 20? Ke sikit je bezanya? Atau sikit je. Tak nampak kan? Tak nampak sangat. Tak ada beza pun sangat. nak tanya satu lagi lah. Yang MA antara MA 20 dengan MA 50 tu, yang the best untuk kita hold
MA20 atau 50 yang disuggestkan lah. Tanya sikit yang garisan purple tu apa? Yang shock tu. Yang purple dia bertindih tu. Okay, nampak purple je, kita dah boleh exit dah. Alright. Ya dah. Itu lain kali boleh. Itu lain kali kita boleh ajar. Cikgu Sida, nak tanya, kalau saja bocor, kira juga? Tak dengar. Kalau weak bocor contoh bawah pada 20 MA, EMA 20 tu, kita nak kira stay jual ke ataupun hold dulu? Sekali lagi kalau hello. Dengar. Hello, Cikgu Sida, dengar? Misal kata kalau week saja bocor pada EMA 20. Ya, betul. Ya. Kita nak hold ke ataupun macam mana tu? Oh. Kalau bocor je dekat MA20 tu cabut lah.
Oh, okey, faham. Okey, faham, bang. Okey. Tu ada rakan tanya tu, kalau dah terlepas entry kat GC2, nak entry dekat mana?
Bukan, ini baru, soalan baru.
Magpie. Grand floor ke boleh lah. Lama tak dengar Magpie ni. Dia tidur Magpie. Malaysia. Cuba Sasbadi. Kolam tu.
Pentamaster dia kata. Pentamaster. Pentamaster. PENTA. PENTA. Tekayangan ni. Industri Harami. Rami. Bursa Rami tu. Cantik tu.
Cikgu Sida nak tanya sikit lah. Macam kalau kita tengok RSI tu, dia dah lebih katalah dah lebih dari 50. Kalau kita nak buat pembelian tu, harga kalau macam dia dah agak tinggi tu macam mana lah? Pakai yang dua. 2.0 yang tengah-tengah tu, yang atas tu cukup. Ya, betul. Tanya sikit Teacher Syida. Boleh sentuh sikit ke mungkin Devian 1, Devian 2?
Oh. Oh, kecil sikit So pakai Devil satu lah. Okay. Oh, ini ke yang panggil BB quiz tu BB quiz. Syida, yang kolam siap yang kau masukkan tu, kolam tu dia menyentuh 50 lah masuk kan? Oh. So, Syida, boleh buka parabolik SAR tak?
Nak tengok titik Dragon Ball ada tak? Hana ada ke dalam ni, Hana? Favorite. Pasang ekor dia sekali, ekor dia baru nampak. Weak dia. Dia akan menaik. Oh, dah start dah. Dia akan. Okey. Maknanya dia tengah sideway ya. Cikgu Sida. Kalau kita nak masuk counter ni, last candle tu yang hijau tu, macam mana kita nak dapat EP yang sesuai? Maksudnya kita kena masuk harga 485. Oh, ambil yang atas lah. Oh, dah break up garis support tu lah. Boleh tak kita ambil harga separuh candle tu? Maksudnya bagi dua lah, bagi dua harga tu. Okey. Cash. QES. Ramai peminat cash ni. Okey.
Takut. Next class kita belajar lain baru. Cikgu Sida, maaf. Ada tak screener yang kita boleh screen counter tu MACD atas kosong? Ada dalam iSaham, lepas tu dalam trading view boleh setting sendiri juga. Oh, dalam iSaham tu percuma ke? Dalam iSaham dia ada 3 MACD. Satu yang MACD below zero, ada satu yang baru cross up. Nanti cari sendiri dekat iSaham, cari klik screener. Okey. InsyaAllah Okey, terima kasih tu cikgu sudah. Tidak boleh minta tolong satu. Doncian boleh, Doncian. Oh, Doncian pun bagus. Sila. Saya pun nak belajar. Kami pun tak pandai tu. Cikgu pandai ni. Tutup indikator lain tu. Yang atas tu tutup. Okey, bagus. Tutup yang tu. Parabolik tutup. Bollinger Band tutup. Bollinger Band mesti tutup. Atas lagi. Itu dia. Okey, bawah sekali. Alright. Ini teknik third thumb ni. Oh, yang thread thumb dia guna teknik macam ni untuk penonton rakan-rakan semua. Dia guna teknik turtle. Turtle tu adalah Doncian channel. Dan kemudian dia gunakan Bollinger Band. Jangan tutup je dah, saya tak nampak tu. Dia guna teknik Bollinger Band. Kemudian dia guna EMA 50. Prinsip thread thumb ialah bila mana sesuatu counter itu dia berada di atas mid Doncian channel, berada di atas upper BB, berada di atas EMA 50, counter itu dalam fasa uptrend dan boleh fall. Upper BB.
Itu yang saya rasa risau sebab apabila dia dah berada dengan fasa yang sangat berbahaya. Satu, saya tutup kancing mata yang ada tu. Kita nak cari bagaimana sebelum dia melemah tu kita nak detect. Tapi mereka nak belajar Donchen Channel je dulu. Donchen Channel, sila teruskan. Itu sahaja. Okey. Nanti masa Terima kasih dah. Sampai hafal. Cikgu, apa masuk Moro Buzu ah? Tunjukkan dia Zida yang melemah tu. Lemang-lemang. Tu yang mana? Okey. Okey, terima kasih. Right, terima kasih Syeda. Terima kasih, Dok. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum.